Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah. Jadi, banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya anak-anak. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar hadis yang keenam dalam pembelajaran kita yang bertajuk Jangan marah dan syurga adalah untukmu. Baiklah, kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat memahami dan menyebut sebutan hadis dengan betul. Baiklah, kita akan baca hadisnya. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajula qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, awsini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Baiklah, Ustazah ulang lagi sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, awsini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Riwayah Bukhari. Baiklah, kita lihat maksudnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Maka lelaki itu mengulangi kata-katanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu marah. Dua kali Nabi berkata, jangan kamu marah. Baiklah, kita lihat sedikit penerangan. Baiklah, lelaki di dalam hadis ini merujuk kepada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Buktinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Abu Darda. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang memasukkanku ke dalam syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kamu marah dan syurga adalah untukmu. Dan dikatakan juga bahawa lelaki berkenaan ialah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Hal ini berikutan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada beliau bahawa aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, ucapkanlah aku satu perkataan dan pendekkanlah perkataan itu untukku. Moga-moga aku dapat memahaminya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu marah. Maka aku mengulang-ulangi soalan itu kepadanya berulang kali, dan setiap kali aku ulangi kata-kataku itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah kamu marah. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Jadi, wasiat pada hadis ini, wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini ditujukan untuk siapa? Untuk sahabat yang bertanya. Beliau, siapa? Sahabat itu meminta satu wasiat ataupun pesanan yang pendek dan ringkas agar mampu menghafal dan memahami serta mengingati akan maksud terhadap tuntutan wasiat tersebut. Maksudnya, sahabat tersebut meminta sesuatu daripada Rasulullah, apakah amalan? Amalan yang boleh menyebabkan, boleh menujukan dia ke syurga. Jadi, Nabi pun berkata, jangan marah. Jangan marah itu merupakan satu perbuatan yang akan menyebabkan kamu ke syurga. Dengan itu, ia menyampaikan dengan tujuannya syurga. Dengan wasiat yang kekal untuk selamanya, iaitu jangan marah. Jangan marah merupakan salah satu cara untuk kita menuju ke syurga. Baiklah, kita lihat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini berkenaan bermaksud la taghdab. Jadi kamu ingat perkataan dalam bahasa Arab ini, la taghdab. Kamu boleh berkata kepada kawan-kawan kamu juga, ya. La taghdab yang bermaksud jangan marah. Jangan marah yang membawa maksud juga, bermaksud lebih lagi detail ialah
adalah menjauhi perkara-perkara serta segala perbuatan yang boleh mendatangkan kemarahan. Jadi, kamu boleh berkata kepada kawan kamu, la taghdab jika dia marah. Okey? Seterusnya, maksud marah. Marah tu apa? Marah tu merupakan satu perasaan yang boleh menyebabkan kita ni panas hati. Bila kita panas hati, kita geram, emosi kita akan tidak stabil. Emosi kita tidak akan stabil lah. Kita boleh melakukan apa saja perbuatan yang mungkin di luar kawalan. Seterusnya, bagaimana boleh terjadinya marah ni? Sebab apa? Dia boleh terjadi apabila ada timbulnya rasa tidak puas hati ataupun dihina oleh seseorang ataupun dipukul dan sebagainya. Jadi, apabila ada rasa tidak puas hati, apa perbuatan yang akan terjadi ketika kita marah? Kita akan jadi bergaduh. Kita akan mencaci, kita akan mengumpat, kita akan mengutuk, kita akan menghina dan lain-lain lagi. Jadi, contohnya bergaduh, kita akan bergaduh. Contoh perbuatan yang boleh menyebabkan marah, bergaduh, berebut mainan dengan adik. Seterusnya, apabila kita kena marah dengan nada yang tinggi. Nampak sama menjerit-jerit. Terkeluar air liur. Seterusnya, apabila kita macam mengumpat. Dua orang bersahabat mengabaikan sahabat yang lain. Jadi, mungkin kalau dia tidak boleh kawal perasaan tersebut, dia akan rasa marah. Okey. Baiklah. Manusia ni, kita lah tidak dapat lari dengan perasaan marah. Marah ni memang akan ada dalam diri kita kerana ia merupakan salah satu emosi yang ada pada manusia. Seterusnya, sebagai seorang Muslim yang baik, kita hendaklah mengawal kemarahan kita. Kita kena kawal kemarahan kita agar sifat tersebut tidak menjadi punca kepada masalah ataupun pergaduhan. Kamu kena kawal lah perasaan marah tu. Seterusnya, apabila jiwa kita ni terbentuk dengan akhlak yang mulia. Maksudnya kita daripada kecil kita dah cuba kawal perasaan kita. Apabila kita marah kita akan istighfar. Didik yang baiklah akan menjadi kebiasaan baginya. Jadi kamu boleh menahan amarah. Dan pada saat timbul pelbagai sebab. Bila kamu dah terdidik daripada kecil lagi untuk kawal sifat amarah kamu tu ataupun marah kamu tu, kamu dah biasa dah. Okey, seterusnya. Apabila syaitan mula membisik dengan bisikan, apabila kita marah tu, syaitan akan mula bisik dengan bisikan jahat. Itu akan menyebabkan lagi kita tidak boleh menahan marah kita. Jadi, dengan itu, akan menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan-tindakan di luar batasan. Seperti yang Ustazah katakan tadilah. Seperti maki hamun, pukul dan ada yang sampai ke tahap membunuh. Disebabkan kemarahan yang tidak dapat dibendung. Maksudnya kemarahan yang tidak dapat dikawal. Jadi kamu semua jangan macam tu ya. Apabila kita marah, istighfar dalam hati. Okey, seterusnya. Jom kita lihat cara nak mengawal perasaan marah kita ni. Yang pertama, semestinya kita kena berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, aku berlindung daripada Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Kena cakap tu. Sebabnya syaitan ni ada di mana-mana. Jadi inilah salah satu isti'azah yang kita akan baca untuk kita berlindung daripada Allah. Berlindung dengan Allah. Bergantung kepada Allah lah maksudnya. Okey, seterusnya. Kita mestilah sentiasa mengucap perkataan-perkataan yang baik. Berzikir, beristighfar. Apabila kamu tengah marah ni, tak tahan sangat ni. Nak marah sangat ni. Okey. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ataupun berzikirlah apa-apa zikir yang baik. InsyaAllah kemarahan kamu tu dapat diredakan. Seterusnya, hendaklah diam dan jangan melayan perasaan marah tu. Contoh, ada kawan kamu mengejek kamu, mengutuk kamu. Jangan kamu layan. Lebih baik kamu diam. Buat tak tahu je. Abaikan apa yang dia cakap. Jangan layan perasaan marah tu. Itu juga dapat mengawal perasaan marah itu.
Seterusnya, cuba kawal emosi dan perasaan sendiri. Perasaan diri tu. Macam itulah bersabar. Seperti di atas tadi, bersabar. Sabar je. Sambil tu istighfar. Okay. Dan seterusnya, fikirkan kesan dan akibat yang akan datang. Contohlah kalau kamu bergaduh di sekolah. Fikirkan apa kesan dan akibat dia. Mungkin kamu akan dibuang sekolah. Mungkin kamu akan dipanggil oleh guru besar. Ibu bapa kamu datang. Dan mungkin kamu kena marah juga dengan ibu bapa kamu. Okey. Jadi, fikirkan kesan dan akibat. Seterusnya, berdamailah. Sentiasa bersalaman. Berdoa kepada Allah supaya kita dikurniakan hati yang tenang, dapat kawal kita punya perasaan marah kita, berdoa. Seterusnya, kalau ibu bapa kamu ataupun orang yang lebih dewasa, tua daripada kamu, memberi nasihat, marah dengan sebab memberi nasihat. Sebab apa? Sebab sayang kepada kamu, kamu kena dengar. Bukan kamu melawan balik. Kamu kena dengar, fahami setiap perkataan yang disampaikan tu. Dengar dan terima oleh hati kamu. Cuba amalkan. Seterusnya, kalau kawan kamu sakit, disebabkan kamu bergaduh ke mula-mula tak puas hati, tolong dia. Jangan nak marah pula. Okey, seterusnya, sama jugalah. Kalau kamu masuk dalam satu pertandingan pun, kamu perlu bersaing. Kalau kawan kamu jatuh, bantu dia. Walaupun kamu di pihak yang berlainan. Bantu. Saling bantu, membantu. Jangan marah pula. Baiklah. Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Jadi, apa yang penting, kita mestilah mengawal perasaan marah kita supaya tidak berlaku perkara yang tidak dapat dibendung, dikawal. Fikirkan kesan dan akibat akan datang. Baiklah, faham ya semua? Jadi, kalau kamu dah faham, kamu boleh komen di bawah ataupun di classroom kata saya sudah lihat video ini. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kamu semua hebat. Jangan marah-marah ya.